Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala khatamil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Para penonton, semoga Allah Subhanahu wa taala melimpahkan kurnia dan fadilatnya kepada kita dan membimbing kita ke arah ketakwaan dan mencapai ridha-Nya. Pada sesi kuliah khas pagi ini, kita akan membincangkan satu tajuk yang penting bertepatan bersempena dengan kita akan masuk ke satu pesta ibadah yang baharu, yang lebih besar. Ya, mungkin baru-baru ini kita telah pun bertemu dengan Ramadan Al-Mubarak. Alhamdulillah. Tetapi tidak berapa lama lagi kita akan masuk ke satu musim ibadah yang lebih besar fadilatnya daripada Ramadan, yang lebih hebat ganjaran beribadah padanya daripada bulan Ramadan. Pun begitu, ini adalah yang paling banyak manusia terleka dan terlepas pandang. Kebanyakan kita tidak tahu ataupun tidak mengambil tahu tentang fadilat 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Ya. Sedangkan ini adalah hari yang sangat afdal di sisi Allah Jalla wa Ala. Ini berdasarkan hadis yang datang daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ma min amalin azka 'inda Allah wa la a'zamu ajran min khairin ya'maluhu fi 'ashril adha. Tidak ada satu amalan yang lebih suci di sisi Allah dan lebih besar ganjarannya daripada kebaikan yang dilakukan seseorang itu seperti pada 10 hari Adha, yakni daripada 1 sampai 10 Zulhijjah. Dan daripada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min ayyamin afdalu 'inda Allah min ayyami 'ashri Zulhijjah." Tidak ada hari yang lebih afdal di sisi Allah melebihi daripada 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Dan Al-Bukhari rahimahullah ta'ala telah meriwayatkan, ya, dalam sahih beliau daripada hadis Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala mal 'amalu fi ayyamil 'ashri afdala min al-'amal fi hadhihi qalu wal jihad qala wal jihad illa rajulun kharaja yukhatiru bi nafsihi wa malihi falam yarji' bi syai'. Tidaklah beramal pada 10 hari lebih afdal daripada beramal pada hari ini, yakni pada hari-hari 10 Asyr Zulhijjah. Sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, termasuk berjihad?" Kata Nabi SAW, termasuk jihad. Yani jihad pun tidak lebih afdal daripada beramal pada 10 hari Asyr Zulhijjah ini. Kecuali lelaki yang keluar merisikokan dirinya dan nyawanya dan hartanya lalu dia tidak balik. Yani dia mati syahid. Kecuali mati syahid. Kalau pergi berjihad sahaja tapi tidak syahid, maka beramal di 10 hari yang awal daripada Zulhijjah lebih afdal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi sebab itulah kata para ulama, ini adalah hari yang paling afdal di seluruh hari-hari dunia. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah melebihkan antara makhluk-makhluknya. Jadi kita kena tahu, dan Allah telah meletakkan ada hari, ada bulan tertentu, ada siang dan malam tertentu yang dia jadikan lebih afdal berbanding yang lain. Jadi kalau kita nak tahu, maka inilah dia 10 hari daripada awal Zulhijjah. Ini adalah dia panggil afdalu ayyamid dunya. 10 hari yang paling afdal, paling baik di sisi Allah sepanjang tahun. Kerana terhimpun padanya hari yang paling baik, iaitulah Yaumul Arafah dan Yaumun Nahr, hari sembelih korban. Seperti mana Allah jadikan hari yang paling afdal
dalam seminggu ialah hari Jumaat. Dan malam yang paling afdal sepanjang tahun ialah malam 10 akhir Ramadan. Dan yang paling afdal daripada 10 malam yang akhir Ramadan ialah malam Lailatul Qadr. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menganugerahkan kepada hamba-Nya musim-musim ketaatan. Yang mana dengan itu manusia ini boleh beribadah kepada Allah dalam masa yang singkat, tetapi mereka boleh mengaut keuntungan yang besar. Yang mana tentulah ini tidak berpada dengan usia mereka yang pendek dan singkat. Seperti mana Allah Ta'ala anugerahkan kepada kita malam Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Maka Allah anugerahkan kepada kita juga 10 hari yang awal daripada bulan Zulhijjah. Allah anugerahkan kepada kita 10 hari yang awal daripada bulan Muharram. Allah anugerahkan kepada kita Yaumul Arafah, Yaumul Arafah, Yaumul Ashura. Semua hari-hari ini tujuannya supaya kita mengejar dan mengutip pahala yang besar dalam tempoh yang singkat. Ini adalah fadilat dan kurnia daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan tentulah muslim dan mukmin yang baik itu mereka yang senantiasa menghidupkan sepanjang hayatnya dengan taat kepada Allah. Tetapi ada hari-hari yang kita disyaratkan untuk bersungguh-sungguh lebih daripada hari-hari biasa untuk kita mempertingkatkan ibadah kita. Dan ini di antara bentuk rahmat dan kasih belas Allah Ta'ala kepada kita. Kerana Allah Subhanahu wa taala jadikan hari-hari tertentu untuk kita mempertingkatkan ibadat. Bersungguh-sungguh lebih daripada hari yang lain. Dia tidak jadikan perkara tersebut sepanjang masa. Jadi kita tidak perlu memberat-beratkan badan kita, tubuh badan kita untuk melakukan ibadah sehingga menyiksa badan. Kerana kita tidak perlu kepada perkara tersebut untuk mendapat ganjaran yang besar daripada Allah. Tetapi yang penting ialah kita kena beribadat dengan mengambil ruang-ruang yang telah Allah Ta'ala sediakan untuk mempergandakan ganjaran kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti yang telah kita bacakan dalam hadis tadi, Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-'amalu salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-'ashr." فقالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله فقال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. Iaitulah kata Nabi SAW, tidak adalah hari yang lebih hebat beramal salih padanya yang lebih Allah cintai melainkan daripada 10 hari ini. Mereka bertanya para sahabat, ya Rasulullah, termasuk berjihad di jalan Allah? Nabi kata, termasuk jihad di jalan Allah, kecuali jikalau dia keluar membawa nyawa dan hartanya lalu tidak kembali, yakni mati syahid. Ya, hadis ini dikeluarkan oleh Al-Bukhari dan juga At-Tirmizi. Yang kita baca awal tadi ialah riwayat Bukhari, lafaz Bukhari, dan yang kita baca kedua ni riwayat Tirmizi. Maka apa makna beribadat pada 10 hari yang awal ini lebih baik daripada hari-hari yang biasa? Ya. Maknanya yang pertama, fara'idul a'mal fi hadhihi al-'ashr afdalu min al-fara'id fi ghairiha wa mudha'afatuha akthar. Bahawa amalan fardu pada hari-hari yang 10 ini lebih afdal daripada amalan fardu pada hari-hari biasa yang lain. Dan gandaannya lebih banyak daripada gandaan hari biasa yang lain. Walaupun tidak datang nas yang sarih menyatakan bilangan gandaan, tetapi jelas secara makna umum yang kita faham daripada hadis ini, Allah Ta'ala menggandakan dan membesarkan ganjaran pahala kita lebih daripada hari yang lain. Wan nawafilu fiha afdalu min nawafili ghairiha. Sebegitu juga ibadat-ibadat sunat yang kita buat pada tempoh 10 hari yang awal daripada Zulhijjah ini lebih afdal daripada ibadat sunat yang kita buat. Ya. Walaupun dari sudut memanglah ibadat sunat tidak akan lebih afdal daripada ibadat fardu. Maksudnya kita kata ibadat fardu yang dilakukan pada hari 10 hari awal Zulhijjah lebih afdal daripada ibadat fardu yang kita buat di luar daripada 10. Dan ibadat sunat yang kita buat pada 10 Zulhijjah
yani 1 sampai 10 Zulhijjah ini lebih afdal daripada ibadat sunat yang kita buat di luar daripada 10 hari ini. Namun begitu, tidaklah bermakna ibadat sunat yang kita buat pada 1 sampai 10 Zulhijjah ini, ayyamul ashr ini, lebih afdal daripada ibadat fardu di luar daripada tidak. Jadi ibadat fardu tetap lebih afdal daripada ibadat sunat. فالصلاة في هذه العشر أفضل من الصلاة في سائر السنة وكذلك الصوم وقراءة القرآن والذكر والدعاء والتضرع إلى الله. Jadi semua ibadat apa yang lebih afdal tu semua benda. Salat, puasa, baca Al-Quran, zikir, doa, merendah diri kepada Allah, berbakti kepada ibu bapa, menyambung silaturahim, menunaikan hajat-hajat manusia, membantu orang yang susah, menziarahi orang sakit, mengikut jenazah, berbuat ihsan kepada jiran, memberi makan, dan semuanya. Apa bentuk ibadat pun Nabi sebut ma min ayyamin al-amalu as-salihu fihinna ahabbu ila Allah min hadhihi al-ayyam al-ashr. Apa sahaja amal salih, al-amalu as-salih fihinna. Jadi apa sahaja bentuk amal salih, tidak dihadkan apa bentuk amalan salih tersebut. Apa jua yang kita kata nama amalan salih, maka dia adalah afdal dilakukan pada 10 hari yang awal daripada Zulhijjah ini. Bukan sahaja hari, tetapi malam juga ada fadilat. Sebab Allah Ta'ala berfirman, wal fajri wa layalin ashr, wal syaf'i wal watr. Ya? Demi waktu fajar dan 10 malam. Dan malam yang 10. Sebagian ulama mengatakan malam yang 10 ini maknanya ialah malam 10 yang awal daripada Zulhijjah. Walaupun dari segi malam, kata para ulama, lebih afdal malam 10 akhir Ramadan. Malam 10 akhir Ramadan, ibadat yang dibuat di malam 10 akhir Ramadan lebih afdal daripada ibadat yang dibuat pada malam 10 awal Zulhijjah. Adapun ibadat yang dibuat di siang hari pada hari 10 awal Zulhijjah lebih afdal daripada ibadat yang kita buat pada siang-siang hari di bulan Ramadan. Seluruhnya termasuklah 10 akhir Ramadan. Ini kerana pada 10 awal Zulhijjah ini terkandung padanya hari-hari yang besar di sisi Allah. Di antaranya hari Arafah. Di antaranya hari Raya Qurban, Yaumun Nahr. Dan bersambung dengan hari Tashriq, Ayyamut Tashriq. Dan bergabung pada 10 hari yang awal daripada Zulhijjah ini ibadat-ibadat yang besar. Apa dia ibadat itu? Iaitulah ibadat haji. Kerana ini adalah penghujung hari-hari haji. Bulan haji bermula dengan 1 Syawal dan berakhir pada 10 hari daripada bulan Zulhijjah ini. Ya. Maknanya ini adalah waktunya orang nak berihram haji. Ya. Dan berhimpun padanya ibadat udhiyah, ibadat qurban yang Allah Subhanahu wa taala sangat cintai dan galakkan kita untuk beribadat, melakukan ibadah qurban. Di samping ada padanya seperti hari-hari yang lain juga salat, puasa, sedekah. Jadi terhimpun pada hari ini sejumlah ibadat yang besar-besar yang tidak ada pada hari yang biasa. Bahkan terhimpun padanya 5 rukun Islam. Tentulah kita orang Islam, kita beramal dengan salat, puasa dan zakat. Kerana kalau orang yang simpan duit pada awal Muharram, ini sampailah masanya penghujung Zulhijjah, hujung tahun untuk cukup nisab, ya, untuk cukup haul, ya, untuk mengeluarkan zakat bagi orang yang mengira haulnya daripada awal tahun. Ya. Min fadlil ashri anna Allah Ta'ala aqsama bilayaliha al-fadilah. Allah Ta'ala telah bersumpah macam kita baca dalam surah Al-Ashr, dalam surah Al-Fajr. Wal fajri wa layalin ashr. Allah bersumpah dengan malam-malam hari yang 10 Zulhijjah ini. Ini menunjukkan dia adalah hari dan waktu yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ia adalah hari-hari yang disebut sebagai al-ayyamul ma'lumat. Yang Allah Ta'ala firman dalam Al-Quran, ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام.
supaya mereka menyaksikan manfaat untuk mereka dan mereka mengingati menyebut nama Allah pada 10 hari, pada hari-hari yang maklum, hari-hari yang diketahui, atas apa yang Allah telah rezekikan kepada mereka daripada haiwan ternakan, bahimatil an'am, dan maksudnya ialah ayyamul ashr. Sebab itu disunatkan apabila kita melihat haiwan kurban pada dalam tempoh 1 sampai 10 Zulhijjah ini untuk kita bertakbir. Allahu Akbar. Nampak haiwan kurban, takbir. Allahu Akbar. Ya. Kerana pada hari ini Allah Ta'ala suruh kita mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mengingati Allah Subhanahu Wa Ta'ala dengan melaksanakan ibadah kurban. Dan dia adalah penutup kepada ashhurum ma'lumat. Seperti mana firman Allah, Al-Hajju ashhurum ma'lumat. Haji itu adalah bulan-bulan yang telah diketahui, iaitulah bulan Syawal, Zulqa'dah dan 10 hari yang awal daripada Zulhijjah, seperti yang telah diriwayatkan daripada sejumlah sahabah radhiyallahu anhum dan ianya pendapat kebanyakan ulama tabi'in. Dan terdapat pada hari tersebut hari Arafah, yang mana dia adalah hari di mana Allah Ta'ala sempurnakan kepada kita agama kita, turun padanya al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Yang mana orang Yahudi kata kepada Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu anhu, kalaulah kami akan jadikan hari tersebut sebagai perayaan. Kata Umar ibn Al-Khattab, manakah kamu telah sebut tentang perkara ini, maka sesungguhnya ayat ini al-yawma akmaltu lakum dinakum ini turun pada hari Arafah, di padang Arafah, ya, pada hari Jumaat. Jadi bertepatan Nabi wukuf itu, Arafah Nabi Hajjatul Wada' ialah hari Jumaat. Maka dia memang hari raya. Hari Arafah di antara merupakan petang, kita nak masuk pada petang raya, ya, dan hari Jumaat ialah hari raya. So memang kita disuruh Allah Ta'ala untuk celebrate, untuk sambut sempurnanya agama ini. Dan sebab itulah kita disyariatkan untuk berpuasa pada hari Arafah bagi yang tidak mengerjakan haji, seperti yang akan datang keterangannya nanti. Demikian juga pada hari tersebut, penghujungnya ialah 10 Zulhijjah yang merupakan Yaumul Hajjil Akbar. 10 Zulhijjah ialah Yaumul Hajjil Akbar. Dia adalah hari haji besar. Ya, setengah orang dia faham, dia kata haji akbar ialah bila hari Arafah jatuh hari Jumaat. Itu salah. Hari haji akbar ialah hari melontak Jamratul Aqabah, iaitulah 10 Zulhijjah, hari raya Aidil Adha. Kerana pada hari tersebut berhimpunnya amalan-amalan haji yang besar, iaitulah melontar Jamratul Aqabah, tahallul yang pertama dan tawaful ifadah, dan juga menyembelih hadiyu. Jadi inilah hari yang dinamakan sebagai Yaumul Hajjil Akbar. Dan dia adalah hari yang agung di sisi Allah. Sabda Nabi SAW, Inna a'zamal ayyami 'inda Allah tabaraka wa ta'ala yaumun nahri thumma yaumul qar. Sesungguhnya hari yang paling agung di sisi Allah ialah hari sembelih kurban, kemudian hari al-qar, itulah hari 11 Zulhijjah, hari tasyrik yang pertama. Disebut Yaumul Qar sebab hari itu semua orang kekal di Mina. Belum boleh lagi depa bergerak daripada Mina. Semua kena mabit di Mina. Sebab itu dinamakan hari Qar. Adapun 12 Zulhijjah dinamakan Yaumun Nafril Awal, hari nafar pertama, dan hari 13 Zulhijjah dinamakan Yaumun Nafril Thani, Yaumun Nafaril Thani, hari nafar yang kedua, di mana orang boleh bergerak balik ke Makkah Al-Mukarramah daripada Mina. Beramal ibadat di 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah ini adalah lebih afdal di sisi Allah kerana kemuliaan masa bagi orang yang tidak mengerjakan haji. Dan bagi orang yang mengerjakan haji, bukan sekadar masa tetapi juga tempat mereka berada pada hari tersebut, iaitulah di tanah haram, di bumi Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang Allah telah letakkan kedudukan yang melebihi tempat-tempat yang lain, iaitulah di Makkatul Mukarramah, negeri yang Allah Ta'ala telah muliakan. Ya. Para ulama salafus salih rahimahumullah, mereka sangat menjaga 10 hari yang awal ini. Ini yang kita nak. Ya, mereka sangat menjaga 10 hari yang awal ini dengan amal ibadat.
Kata Sa'id ibn Jubair rahimahullahu ta'ala. Siapa Sa'id ibn Jubair? Tabi'in. Anak murid kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya. Kata Sa'id ibn Jubair rahimahullah, "Idza dakhala al-'ashra ijtahada ijtihadan shadidan." Sa'id bin Jubair rahimahullah, bila masuk 10 hari yang pertama daripada bulan Zulhijjah, dia akan bersungguh-sungguh beribadah hatta ma yakadu yaqdiru alaih. Hampir-hampir dia habis tenaga beribadat. Maksudnya dia curah segala tenaga dia untuk beribadat sehabis mungkin. Wa kana yahuthu 'ala al-'ibadati fi layali al-'ashr wa yaqul la tutfi'u surujakum layali al-'ashr. Dan dia menggalakkan orang beribadah. Dia kata janganlah kamu padam lampu kamu pada waktu malam daripada 10 malam yang awal Zulhijjah. Yang ini hidupkan 10 malam ini dengan qiyamul lail. Hidupkan dengan qiyamul lail. Kata Abu Uthman An-Nahdi rahimahullah, juga ulama tabi'in, kanu yu'azzimuna 13. Adalah ulama salaf, sahabat tabi'in, mengagungkan 10 hari yang pertama. Ada 10 hari, ada 10 hari ataupun 10 waktu yang diagungkan oleh ulama salaf. Apa dia? Al-Ashrul Akhir min Ramadan. Yang pertama 10 malam yang akhir daripada Ramadan. Yang kedua wal-Ashrul Awwal min Zulhijjah. 10 hari yang pertama daripada Zulhijjah. Wal-Ashrul Awwal min Muharram. Dan 10 hari yang pertama daripada bulan Muharram. Ini juga di antara hari yang afdal kerana bulan Muharram adalah bulan yang paling afdal di sisi Allah Ta'ala daripada bulan-bulan haram. Bulan haram ialah Muharram, Rajab, Zulqa'dah, Zulhijjah. Ya. 3 berturut-turut iaitu Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram. 1 tunggal iaitu Rajab. Dan daripada bulan-bulan haram ini yang paling afdal di sisi Allah ialah bulan Muharram. Kepada orang Islam, hendaklah mereka segera menyambut dan mengambil peluang 10 hari yang awal ini termasuk malamnya dalam memperbanyakkan amal ibadah dan amal soleh dan mengimarahkan waktu mereka dengan ketaatan dan taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Adalah satu keganjilan ya. Kalau kita begitu bersungguh-sungguh beramal pada bulan Ramadan, kemudian kita jadi malas, jadi lemah untuk beribadat pada 10 awal Zulhijjah ini, sedangkan dia adalah hari yang lebih afdal daripada hari-hari bulan Ramadan. Dan beramal padanya dia lebih dicintai dan lebih afdal di sisi Allah Ta'ala. Maka kita kena berhati-hati. Jangan sampai kita disibukkan dengan bercakap-cakap kosong, sibuk menonton media sosial, TV, ya. Lalu kita mengabaikan ibadat-ibadat yang perlu kita lakukan. Apakah ibadat-ibadat yang kita boleh buat pada 10 hari ini? Bagi mereka yang telah terpilih untuk melaksanakan ibadah haji, tentulah kita kata dia kena prepare untuk memastikan hajinya adalah haji mabrur. Kerana Nabi SAW bersabda, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa al-jannah. Haji yang mabrur itu tidak adalah ganjarannya melainkan syurga. Pastilah ganjarannya adalah syurga. Bagi yang tidak dapat pergi haji, maka kita kena sibukkan dengan zikrullah, dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbanyakkan tahlil, takbir dan tahmid, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ini di antara lafaz zikir yang sangat afdal. Datang riwayat daripada para sahabat radhiyallahu anhum bahawa apabila seorang itu menyebut subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, para malaikat akan bergegah-gegah mengangkat amalan tersebut naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara zikir, kita banyakkan zikir subhanallah bihamdih, subhanallahil azim. Itu satu zikir. Banyakkan baca Al-Quran. Ya. Dan bagi mereka yang mampu, maka bersegeralah kita untuk melakukan ibadah korban. Dan jagalah pantang larang bagi orang yang nak berkorban. Dengan masuknya 10 awal Zulhijjah ini disunatkan. Yang ini makruh bagi dia untuk menggunting rambut atau memotong kuku. Jadi sunat untuk dia menahan dirinya tersebut sehingga selesai haiwan korbannya disembelih. Dan ulama kata hikmah dia adalah supaya dia
seperti orang yang dalam ihram, walaupun dia bukan dalam ihram tapi seumpama macam dalam ihram. Ya. Demikian juga datang dalam sebahagian riwayat daripada Al-Bukhari meriwayatkan secara ta'liq, katanya wa kana ibn Umar wa Abu Hurairah yakhrujani ila as-suq fi ayyam al-'ashr yukabbirani wa yukabbiru an-nasu bi takbirihima. Adalah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma dan Abu Hurairah radhiyallahu anhu akan keluar ke pasar-pasar pada 10 hari awal Zulhijjah dan mereka bertakbir dan manusia bertakbir bersama takbir mereka. Dan kata Maimun ibn Mihran daripada kalangan ulama tabi'in, adraktu an-nasa wa innahum la yukabbiruna fil 'ashri hatta kuntu ushabbihuhu bil amwaji min kathratiha. Aku telah bertemu dengan manusia ini, para sahabat radhiyallahu anhum, dan mereka itu bertakbir pada 10 hari yang awal Zulhijjah sehingga aku boleh samakan takbir mereka itu seperti ombak yang begitu kencang, yang begitu kuat kerana begitu banyak orang bertakbir dan banyak bertakbir. Ini adalah satu pandangan daripada kalangan ulama. Mereka mengatakan disunatkan kita bertakbir mursal, takbir yang tidak terikat dengan salat, pada 10, bermula daripada 10 ayyamul ashr, pada 10 hari yang awal Zulhijjah, pada 1 sampailah solat raya, pagi raya. Ya, so ini adalah dia panggil takbir mursal. Walaupun dalam mazhab Syafi'i, para fuqaha Syafi'iyah mengatakan takbir ini hanya sunat dilakukan jikalau kita melihat haiwan korban. Kita melihat haiwan korban, ya. Adapun takbir yang raya itu bermula pada malam hari raya sehinggalah imam bertakbir mendirikan solat hari raya, ya. Adapun takbir muqayyad, takbir yang kita kata takbir yang mengiringi solat, iaitulah bila kita bagi salam daripada solat fardu atau solat sunat, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Sebelum kita zikir, kita takbir dulu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya, takbir raya yang ma'ruf. Yang ini namanya takbir muqayyad. Sebelum kita zikir lepas salat, lepas kita bagi salam tu kita bertakbir. Yang ini bermula daripada subuh hari Arafah, yakni 9 Zulhijjah kita salat subuh. Dengan berhentinya kita bagi salam salat subuh itu, kita terus mula bertakbir. Demikianlah bila kita selesai salat zuhur, selesai salat asar, selesai salat maghrib, sampailah salat asar hari 13 Zulhijjah. Salat asar hari 13 Zulhijjah, maka itu habislah dia panggil takbir muqayyad. Sebab takbir ni ada 2, takbir mutlak atau takbir mursal. Yang kedua takbir muqayyad. Takbir mursal, takbir yang tidak terikat dengan salat. Yang ni kita zikir dulu lepas salat, bagi habis, lepas tu baru kita takbir. Dan kita boleh bertakbir sambil berjalan, sambil berdiri, sambil mana-mana sahaja, sambil duduk, sambil baring, di pasar-pasar, sambil bawa kereta, di jalan-jalan, namanya takbir mursal. Ini bermula dengan terbenamnya matahari malam 10 Zulhijjah, malam Aidil Adha, sampailah imam bertakbir salat hari raya Aidil Adha, ya. Adapun takbir muqayyad, ini daripada subuh hari Arafah, dengan kita selesai salat subuh pagi Arafah 9 Zulhijjah, maka disunatkan kita bertakbir setiap kali kita memberi salam daripada salat, dan ia adalah takbir raya yang paling afdal. Takbir muqayyad lebih afdal daripada takbir mursal Aidil Fitr dan daripada takbir mursal Aidil Adha itu sendiri. Demikian juga di antara ibadat yang kita digalakkan untuk buat pada 10 awal hari Zulhijjah ini ialah kita berpuasa. Kerana datang hadis daripada Nabi SAW bahawa baginda berpuasa pada 10 hari Zulhijjah ini. Dan datang juga hadis Nabi tidak berpuasa. So macam mana kita nak faham? Kata para ulama, kata Ibnu Hajar rahimahullah dalam Fathul Bari, Nabi pada asalnya Nabi berpuasa, tapi mungkin kemudiannya Nabi tinggal kerana takut Allah Ta'ala fardukan puasa tersebut, macam juga Nabi tinggalkan salat tarawih, ya, berjamaah. Sedangkan benda itu asalnya adalah disyariatkan. Dan berpuasa termasuk dalam umum amalan salih. Berpuasa termasuk dalam makna umum amalan salih.
Jadi puasa di antara amalan soleh yang sangat Allah Ta'ala sukai. Jadi kita digalakkan berpuasa bermula daripada 1 Zulhijjah sampailah 9 Zulhijjah. 9 Zulhijjah. Dan puasa sunat ini, puasa yang boleh dilakukan setiap hari kecuali 5 hari yang makruf, iaitulah hari raya Aidilfitri, hari raya Aidil Adha 10 Zulhijjah dan 3 hari tasyrik selepasnya. So 10 Zulhijjah tak bolehlah puasa, haram puasa. 3 hari tasyrik pun tak boleh puasa, haram puasa. Adapun 1 sampai 9 maka kita disuruh berpuasa dan ganjaran puasanya sangat besar. Nabi SAW kata, "Man shama yawman fi sabilillah ba'adallahu wajhahu 'anil nari 70 kharifan." Puasa sunat mutlak ini, bila-bila hari pun kita puasa, ganjaran dia Nabi SAW kata, siapa puasa sehari di jalan Allah, kerana Allah jauhkan antara dia dengan wajahnya daripada neraka sejauh 70 tahun perjalanan. Ya, jadi maknanya puasa hari biasa pun dah besar pahala dia. Apatah lagi kalau kita puasa pula puasa sunat itu pada 10 awal Zulhijjah yang merupakan afdalu ayyamid dunya, hari-hari yang paling afdal sepanjang tahun. Dan lebih utama lagi, kalau kita tak dapat nak puasa 9 hari tu, janganlah kita tinggal puasa hari yang ke-9, iaitulah hari Arafah, mengikut hilal masing-masing lah. Hari Arafah ni bukan mesti hari orang bertepatan 9 Zulhijjah Arab Saudi, itu mengikut kalender kita. Ya. Puasa hari Arafah, sabda Nabi SAW, "Siyamu yawmi Arafah ahtasibu 'ala Allah an yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dahu." Puasa hari Arafah, aku harap kepada Allah ia menjadi kafarah, penghapus dosa bagi tahun sebelumnya dan tahun yang mendatang. Tahun yang dia puasa tu dengan tahun yang akan datang. Dan hendaklah orang yang berpuasa sunat ini dia menjaga adab-adab puasa macam juga dia puasa Ramadan. Janganlah kita jadikan puasa sunat tu mentang-mentang dia puasa sunat, kita puasa sambil lewa. Hendaklah kita bersungguh-sungguh, kita niat daripada malam, bangkit sahur macam kita nak puasa wajib. Walaupun memanglah puasa sunat ni dia lebih ringan. Kalau kita tak makan sahur, tak niat daripada malam, bangkit pagi, tak makan apa, tak minum apa, kita boleh niat puasa. Ya, tapi seelok-eloknya kita bersungguh-sungguh. Kita pasang niat daripada malam lagi. Supaya kita ni nampak bersungguh-sungguh nak beribadat pada hari tersebut. Demikian juga digalakkan supaya kita menyuruh sanak saudara, kaum kerabat, anak-anak, isteri kita supaya berpuasa pada hari tersebut. Kata Sa'id ibn Jubair rahimahullah, "Aiqidhu khadamakum yatasahharuna li sawmi yawmi Arafah." Geraklah, bangunkan khadam-khadam kamu untuk bersahur puasa hari Arafah. Suruh orang gaji, pekerja-pekerja, majikan, hantarlah mesej dalam grup, grup office. Ya, peringat kepada pekerja-pekerja, esok sama-sama kita orang pejabat pakat puasa hari Arafah. Ya. Itu di antara cara. Ya, cara. Kan? Bos belanja pekerja, siapa puasa esok semua dapat Grab. Grab food nanti atau food panda hantar makan untuk buka puasa. Ya, ini di antara ibadat yang perlu kita saling ingat mengingati sama-sama kita. Ya. Dan hendaklah kita berazam supaya dengan tenggelamnya matahari hari Arafah, tenggelam juga bersama dengan matahari tersebut, dosa-dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ibadat yang kita boleh buat pada hari-hari ini tidak lain tidak bukan kita khatam Quran, antara ibadat yang paling Allah Taala suka. Ya, kata Ubay bin Ka'ab, "Ya hantah, taqarrab ila Allah. Walan tataqarrab ilaihi bi syai'in ahabbu ilaihi mimma kharaja minh." Beribadatlah kamu kepada Allah, dekatkan diri kamu kepada Allah, dan tidak ada perkara yang lebih Allah sukai untuk kamu dekatkan diri kamu dengannya, dengan perkara tersebut, selain daripada apa yang keluar daripada dia sendiri, yang dia sendiri cakap, iaitulah Al-Quranul Karim. Bajet supaya kita boleh khatam Quran dalam 10 Ayyamul Ashr. Memang boleh, tak ada masalah. Ya. Jangan kata mustahil. Benda tu tak mustahil sama sekali. Ya.
Bagi yang memang dah biasa baca Quran, memang tak mustahil. Yang tak biasa baca Quran, yang dah khatam sekali bulan Ramadan hari itu, usahalah sekurang-kurangnya dia khatam lagi Quran dalam bulan Zulhijjah. Ya. Dan mula daripada hari ini. Hari ini kita di hujung Zulqa'dah ni kita dah boleh start. Supaya jangan sampai kita tercicir, kita pastikan kita khatam Quran dalam bulan Zulhijjah. Ya. Supaya kita dalam setahun tu paling kurang kita khatam 2 kali. Macam kata Imam Abu Hanifah, hak Quran ni sekurang-kurangnya kita khatam itu setahun 2 kali. So kita khatam bulan Ramadan, khatam Zulhijjah hujung tahun. Ya, mudah-mudahan dengan itu Allah Ta'ala akan lekatkan Quran kepada kita dan kita akan terus berteman dengan Quran sepanjang tahun yang mendatang dan seterusnya sampailah kita habis nyawa. Ya. Demikian juga ibadat yang disuruh, digalakkan seperti yang telah kita sebut tadi. Sa'id bin Jubair kata, ya, la tudfi'u surujakum layalil ashr. Jangan kamu padam lampu-lampu kamu pada malam 10 hari yang awal daripada Zulhijjah. Yang ni hidupkan dia dengan qiyamul lail. Salat tahajud 8 rakaat. Macam mana salat tahajud? Macam kita sembahyang tarawih lah. Sama. Cuma bulan Ramadan kita niat tarawih. Luar Ramadan kita niat qiyamul lail, kita niat tahajud. Ya. So sama saja. Cuma bezanya kita tidur sekejap. Lepas Isyak pukul 8.50 kita tidur pukul 9 tidur. Bangkitlah. Nak bangkit pukul 12 boleh, nak bangkit pukul 1 boleh. 1 jam sebelum subuh bangun. Ya, solat. Paling-paling kurang kita jangan tinggal witir. Kalau rasa memang tak dapat nak bangkit, kalau tidur ni memang sampai subuh, solat siap-siap lepas Isyak tu solat sunat. Solat sunat qiyamul lail. Ya. Boleh, tidak mesti kita kena tidur dulu. Ya. Dan solat witir siap-siap supaya kita dapat pahala qiyamul lail di awal malam. Sebab qiyamul lail ni kita boleh qiyamul lail di awal malam, iaitulah lepas Isyak straight terus, atau di pertengahannya atau di penghujungnya. Walaupun yang paling afdal ialah 1/3 yang akhir. Itu yang paling afdal. Dan di antara ibadat yang kita kena banyakkan dalam tempoh ini ialah istighfar. Ya. Allah Ta'ala puji orang yang beristighfar, terutamanya pada waktu sahur. Wal mustaghfirina bil ashar. Allah Ta'ala puji orang yang beristighfar. Wa kanu qalilan minal layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Apa ciri-ciri hamba Allah yang Allah Ta'ala cintai? Mereka itu pada waktu malam sedikit sahaja mereka tidur. Dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Ya, banyakkan istighfar. Siangnya, malamnya, ya. Bersedekah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana Nabi kata sedekah itu ialah burhan. Dia adalah cahaya penerang kepada kita, yang mana dia akan memadamkan kemurkaan Tuhan dan berkat kepada harta. Ya, apatah lagi kita sekarang ni berada pada musim PKP, PKPD. Ya, orang pakat duk angkat bendera putih, bendera hitam, bendera apa tak kisahlah. Tapi yang kita nak ialah kita bantu, sama ada dia angkat bendera, dia tak angkat bendera. Bendera ni bukan isu. Ini dah jadi kecoh, bila dah buat bendera ni dia duk bergaduh pasal bendera. Lama-lama orang yang kebulok tu tak dapat apa pun. Ini semua mengarut. Tak, semua benda mengarut saja. Ya. Yang penting kita kena tolong orang yang susah. Dan orang susah dia nak minta dengan apa cara, tak payahlah kita hadkan dia. Dia makan beras pun tak ada, mungkin dia tak ada bendera putih. Nak cari kain putih satu hari pula. Ya. Tak kisahlah apa cara dia angkat bendera ke, dia angkat apa ke, dia habaq kot mana cara, kita kena pandai. Ya. Kalau dia minta tolong, kita kena ingat. Ya. Kalau orang itu dalam kesusahan yang terdesak dan dia minta tolong kepada kita, ketika itu sedekah bukan lagi sunat. Sedekah sudah menjadi wajib. Sedekah sudah menjadi wajib. Kalau kita tengok ada orang angkat bendera putih, ya, di satu kawasan, telah menjadi fardu kifayah atas penduduk kawasan itu untuk menghulurkan bantuan. Ya.
Kalau dalam penduduk kawasan itu hanya ada seorang yang boleh membantu sebab dia orang kaya tempat tu, maka menjadi fardu ain atas dia untuk membantu. Ya. So itu benda yang kita kena ambil perhatian. Keadaan jiran tetangga, sahabat handai, dan paling penting sanak saudara kita yang terkurung jauh daripada kita, terpisah. Mereka yang duduk dalam kawasan PKPD, ya. Itu penting, saudara mara kita lebih utama lagi. Kan? Jadi itu benda yang kita kena ambil perhatian. Kita mengembirakan hati orang Islam dengan menyambung silaturahim. Memanglah sekarang kita tak ada ziarah menziarahi. Tapi banyak kan kita berhubung dengan keluarga kita menggunakan teknologi yang ada hari ini, bersedekah, apa hajat-hajat yang dia teringin, kita tolong bantu dia untuk bagi capai hajat tersebut, ya. Dan pada masa-masa yang mendatang, jika dah ada orang yang pergi haji, pada waktu macam inilah kita kena jenguk-jenguk orang yang pergi haji, keluarga dia yang tertinggal di tanah ayak ni macam mana, ya. Dan di antara ibadat yang afdal sekali pada 10 hari awal Zulhijjah ini tidak lain tidak bukan ialah pada hari ke-10 Zulhijjah, salat hari raya. Jangan lupa, ya, bagi negeri-negeri yang telah ada kebenaran untuk salat hari raya, maka janganlah kita buat malas pula untuk pergi salat hari raya. Hari itu kita Aidilfitri dah tak dapat. Jadi negeri yang dah benarkan salat hari raya, Aidil Adha, gunakan peluang ini. Ya, gunakan peluang ini untuk kita menghadirkan diri kita salat hari raya dalam keadaan kita mematuhi operasi standard yang telah diletakkan dalam rangka kita menjauhkan diri kita daripada terkena penyakit-penyakit yang berbahaya. Ya. Demikian juga udhiyah, berkorban. Ini juga korban ni penting, ya. Banyak orang keliru hukum korban. Apa hukum korban? Korban hukum dia sunnatun alal kifayah li ahli baitin. Hukum korban adalah sunat kifayah bagi sesebuah penduduk rumah, penghuni rumah. Yang katalah kita dalam rumah kita ada berapa orang dalam rumah. So pada tahun tersebut adalah sunat secara kifayah. Yang disunatkan kepada salah seorang penghuni rumah tersebut untuk buat korban. Kalau semua pakat buat lagi baguslah. Tapi sekurang-kurangnya, kata para ulama, seorang daripada penghuni rumah, dan lebih bagus kalau yang menanggung nafkah. Yang menanggung nafkah untuk melaksanakan korban. Maka dengan itu cukuplah pahala korban pada tahun tersebut terangkat tuntutannya daripada keseluruhan ahli rumah. Macam kata saya, kalau saya buat korban, maka terangkatlah tuntutan korban itu daripada isteri saya, daripada kalau anak saya telah baligh, terangkat daripada anak yang telah baligh, ya. Itu maksud hukum korban tu sunnatun alal kifayah. Jadi korban itu sama ada seekor kambing untuk satu keluarga atau satu bahagian daripada lembu untuk satu keluarga. Satu bahagian lembu cukup untuk satu keluarga. Mana 7 bahagian cukup untuk 7 family lah. Maksud kita berkongsi 7 orang itu, setiap seorang itu dia berkorban bagi pihak dia dan keluarga dia. Katalah ada 7 ketua keluarga berkongsi seekor lembu. So niat itu memanglah ke atas nama dia ketua keluarga itu, tetapi tuntutan korban itu akan terangkat daripada dia dan keluarga dia. Inilah maksudnya. Ini kena faham betul-betul, ya. Kena faham betul-betul. Sebab banyak orang keliru, ya. Dia ingat seekor kambing boleh sembelih untuk banyak orang. Tak. Dia hanya cukup untuk satu ahli rumah, satu keluarga rumah. Satu keluarga, bukan satu orang. Satu keluarga, sebuah rumah. Ya, kalau kata salah seorang daripada ahli rumah tersebut buat korban seekor kambing atau setumpuk bahagian lembu, maka terangkatlah tuntutan korban bagi tahun tersebut daripada seluruh isi rumah tersebut. Dan siapa yang nak melakukan udhiyah, macam kita sebut tadi, Nabi SAW bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzil hijjah wa arada ahadukum an yudhhi falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhi."
Dikala kamu telah melihat anak bulan Zulhijjah, masuk 1 Zulhijjah, dan seseorang kamu hendak berudhiyah, maka hendaklah dia menahan daripada memotong rambutnya dan kukunya sehingga dia selesai menyembelih haiwan udhiyahnya. Dan hukumnya di sini adalah sunat. Jadi kita disuruh bersegera melakukan perkara ini. Dan perkara-perkara yang kita sebut amal ibadah ini, bagi orang yang tahu dan sedar nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, pastilah mereka akan bersungguh-sungguh dan mereka tidak akan rasa berat untuk melakukannya. Ya. Mereka tidak akan rasa berat untuk melakukannya. Ya. Tapi macam mana kita ni kadang-kadang rasa berat kerana kita banyak gangguan daripada syaitan. Sebab itulah kita kena banyak berlindung kepada Allah daripada syaitan. Dan yang kita berusaha sungguh-sungguh melakukan ketaatan, banyak berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Dan kita kena mula daripada sekarang. Ya, kerana kalau kita tak train daripada sekarang, ya, maka payahlah kalau kita nak tunggu tiba-tiba masuk 1 Zulhijjah baru kita nak pi serbu, nak buat ibadat, takut-takut badan kita pun terkejut, ya, dan kita tak ada kemampuan tersebut. Jadi kita ni ibadat ni dia benda yang bersifat riyadhah, bersifat kita kena latih tubuh badan kita, ya, dan kita kena, ya, berusaha untuk mencurahkan tenaga kita. Bukan banyak, 10 hari sahaja. 10 hari sahaja. Ya, untuk kita lebihkan ibadat kita berbanding hari-hari yang biasa. Yang mana insya-Allah kalau kita berjaya 10 hari ini, keberkatannya akan kita rasai sepanjang hayat kita. Siapa yang betul-betul tekun masa bulan Ramadan dan dia telah mendapat keberkatan Ramadan, insya-Allah tidak sukar lagi untuk dia. Bagi 10 hari awal Zulhijjah ni dah tak payah untuk dia. Tidak sukar, bukan tak payah buat, kena buat, tapi dia akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang rasa diri dia telah terlepas atau terkurang pada bulan Ramadan, janganlah rasa sedih kerana sebenarnya yang lebih baik sedang datang. Yang lebih hebat, yang lebih bagus sedang datang. Bagi mereka yang ada qada puasa, lebih baik lagi. Inilah, gunakan peluang ini untuk qada puasa. Sebab dia hari yang banyak ganjaran pahalanya. So kalau kita buat amal fardu, lebih hebat lagi. Kalau puasa sunat tadi pun dah hebat, kalau dia qada puasa pada hari-hari 10 awal Zulhijjah ini, 1 sampai 9 itu, tentulah lebih baik. Tentulah lebih baik. Dan pahalanya akan lebih besar kerana puasa yang dia puasa itu adalah puasa wajib. Demikian juga di antara perkara yang mesti kita kena ingatkan, 10 Zulhijjah, bulan Zulhijjah seluruhnya, bulan Zulqa'dah yang kita berbaki ada ni, ini adalah Ashhurul Hurum, bulan-bulan haram. Demikian juga yang akan datang bulan Muharram. Ashhurul Hurum ialah bulan yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang Allah telah pesan kepada kita, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kamu zalimi diri kamu padanya. Jangan kamu buat maksiat dalam bulan-bulan ni. Bulan-bulan haram, pahala di sisi Allah lebih besar daripada di luar bulan haram. Dosa yang kita lakukan dalam bulan-bulan ini juga lebih besar di sisi Allah daripada dosa-dosa yang kita buat di luar daripada bulan-bulan haram. Apatah lagi jika dosa itu melibatkan penganiayaan kepada makhluk yang lain. Jadi jauhilah kita daripada mengumpat, jauhkanlah diri kita daripada mencela manusia, memberontak kepada pemerintah, apatah lagi ianya ada dosa yang besar. Dan kita lakukan pula pemberontakan itu pada bulan haram. Di awal pula hari-hari awal Zulhijjah, Allahul Musta'an. Ini perkara-perkara yang kita mesti elakkan dan mesti jauhkan diri kita daripadanya. Ya. Dalam musim PKPD ini, kita jaga diri kita. Mungkin orang ada banyak menghabiskan masanya di hadapan media-media sosial. Kena perhati betul-betul apa yang dia layari, apa yang dia tengok. Jagalah pandangan mata, tundukkan pandangan mata. Janganlah kita terjebak dengan melayari laman-laman web yang tidak senonoh, yang jijik. Allahul Musta'an. Ya.
benteng diri kita dengan ibadat kepada Ta'ala. Dalam laman web itu, dalam internet ini banyak kebaikan yang kita boleh ambil. Kita sahaja yang pilih jalan yang salah. Kalau nak kira kebaikan yang datang menerusi internet ini sepanjang musim PKP daripada tahun yang sebelum-sebelum ni sekali lagi pun, ya, begitu banyak manfaat kuliah-kuliah agama bercambah begitu banyak, ya. Cuma kita aja yang buat pilihan yang silap. Dan kita kena ingat, bulan-bulan haram ni adalah syiar Allah Subhanahu wa taala. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, itu adalah ketakwaan hatinya. Jadi kalau kita nak jadi orang yang takwa, kita hormatlah syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan kita kena pastikan, kita kena sedar bahawasanya musim-musim ibadah yang Allah Ta'ala sediakan kepada kita ni, dia sebenarnya macam juga Ramadan, dia adalah latihan untuk mendidik jiwa kita. Inilah masanya kita nak riyadhatun nufus, nak mendidik jiwa kita supaya menjadi hamba yang taat kepada Allah Azza wa Jalla. Dan kepada ibu, ayah, suami, ya, pastikan bukan kita sahaja yang bergelut dengan ibadah pada waktu-waktu macam ini, tetapi juga keluarga kita, tanggungjawab kita, tanggungan kita, ya, yang mana itu adalah cara untuk kita mendidik keluarga kita menjadi keluarga yang diredai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita tengok musim PKP sekarang ni banyak kes-kes tekanan emosi, tekanan perasaan, ya, kerana terputus makan, putus bekalan makanan, terputus pekerjaan, ya. Tapi kalau kita makmurkan hidup kita ini dengan zikir, dengan banyak merintih dan merayu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Taala tidak akan sia-siakan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Innallaha balighu amrih. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah pasti akan berikan kepadanya jalan keluar. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, Allah akan cukupkan dia. Innallaha balighu amrih. Allah pasti akan menyampaikan perintahnya. Tidak ada yang boleh menghalang apa yang Allah nak. Ya. Apa yang Allah nak pasti berlaku. Qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadra. Allah telah tetapkan bagi setiap perkara itu kadarnya. So yakinlah, ya, apa pun kesusahan yang menimpa kita, itu semua adalah daripada Allah, dengan izin Allah. Maka dia tidak akan sia-siakan kita. Ya. Bantuan pasti datang. Sama ada kita angkat bendera, tak angkat bendera, kalau Allah dah takdirkan bantuan itu datang, Allah pasti akan gerakkan hati-hati sebab-sebab untuk dah sampainya rezeki kepada kita. Ya, tidak salah untuk kita meminta. Kalau kita dah memang putus, diharuskan, dibenarkan untuk kita meminta. Jangan jadi terbalik. Zaman lah, orang politik yang kaya-kaya minta derma sana sini sampai bilion-bilion. Ya. Orang susah nak minta sedekah, dia pun kata jangan. Pasal apa? Pasal menghina maruah diri. Menghina maruah diri apa? Syarak benarkan orang yang memang dalam kesusahan terdesak untuk meminta. Yang syarak tak bagi, orang yang ada kecukupan rezeki tapi pergi minta, yang itu dilaknat, diancam dengan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min zalik. Jadi itu kita kena perhatikan kebajikan masyarakat kita hari ini, supaya kita ni boleh menjadi hamba Allah yang Allah redai, yang salih. Kerana ta'rif hamba Allah yang salih itu ialah al-qa'im bihuquqillah wal-qa'im bihuquq ibadillah. Salih ni dia ada dua syarat. Yang pertama melaksanakan hak-hak Allah, yang kedua melaksanakan hak-hak hamba Allah. Dia tak boleh salah satu. Orang yang salih ialah orang yang jaga hak Allah dan jaga hak bersama makhluk. Barulah dia diiktiraf salih di sisi Allah.
Kalau dia ambil salah satu sahaja, walaupun mungkin orang anggap dia soleh, tapi dia tidak soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Kita tidak perlulah berpanjang-panjangan untuk bincang perkara ini. Anda rasa sekadar itu dulu penyampaian kita pada pagi ini. Dan kalau ada persoalan kita boleh ambil sekarang biiznillah taala. Adakah peristiwa tertentu di bulan-bulan haram tersebut? Allah Subhanahu wa taala tidak berhajat kepada apa-apa peristiwa tertentu untuk menjadikan hari itu afdal. Bahkan ini memang hari yang Allah telah ciptakan. Semenjak hari dia ciptakan alam ini, dia telah jadikan hari-hari ini sebagai hari yang mulia di sisinya, yang telah dijanjikan padanya ganjaran-ganjaran pahala yang besar kepada mereka yang memakmurkan waktu-waktu tersebut dengan ibadah kepadanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bolehkah kita korban untuk ibu bapa yang meninggal? Yang mu'tamad dalam mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu anh, tidak boleh kecuali jikalau mereka ada mewasiatkan. Kecuali kalau mereka tinggal wasiat. Kalau mereka tidak tinggal wasiat, maka tidak sah korban bagi pihak orang yang telah mati menurut mu'tamad mazhab Syafi'i. Nah. Tahajud ialah salat yang dibuat apabila kita bangun daripada tidur. So qiyamul lail ni dia ada banyak cara. Yang macam kita sebut tadi lah. Yang pertama, qiyamul lail di awal malam. Di awal malam tak payah tidur. Lepas kita habis salat isyak, kita salat sunat ba'da isyak, kita boleh terus salat sunat qiyamul lail. Ya, berapa rakaat kita nak salat terpulang. Dan kita tutup dengan witir. Kemudian kita tidur, subuh kita bangkit. Itu satu cara. Atau kita tidur dulu dan kita bangkit di pertengahan malam. Di pertengahan malam, pukul 3 pagi ataupun pukul 12 misalnya tidur awal. Pukul 9, pukul 10 tidur. Bangkit pukul 11.30, pukul 12, pukul 1, pukul 2. Ya. Ini namanya solat qiyamul lail juga dan dia juga dipanggil tahajud. Dia juga dipanggil tahajud. Ini lebih afdal daripada yang tadi. Ini lebih afdal daripada yang tadi. Atau yang ketiganya, sama juga kita tidur dulu dan kita bangkit di 1/3 yang akhir. Ketiga ke atas. Kita bangkit 1/3 malam yang akhir. Juga namanya tahajud dan qiyamul lail. Ini lebih afdal daripada yang kedua. So itu tingkatan qiyamul lail. Naam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu bahagian lembu boleh seminyak korban untuk isteri dan anak. Dia tak perlu niat untuk isteri. Dia niat untuk diri dia. Dan pahala itu akan dapat sekali untuk isteri dan seluruh isi rumah yang dia tanggung. Yang duduk dalam rumah dia. Ya, niat korban untuk dia. Dia dalam korban tu dia niatlah hadza anni wa an ahli baiti. Ini adalah korban bagi pihakku dan pihak keluarga, ahli keluarga rumahku. Macam itu sahajalah. Nah. Seekor kambing hanya boleh untuk seorang, satu keluarga sahaja. Ya, maknanya kalau awak sembelih korban untuk awak, maka pahala itu dapat untuk awak dan keluarga yang awak tanggung, anak, isteri dalam rumah yang kita tanggung, yang kita bayar nafkah dia tiap-tiap hari, tiap bulan. Ya, yang duduk dalam rumah kita. Maka terangkat sunat kifayah. Faham tak sunat kifayah? Fardu kifayah macam solat jenazah. Solat jenazah, kalau ada orang mati, kalau ada orang telah solatkan jenazah tersebut, maka seluruh penduduk kampung terangkat daripada tuntutan untuk melakukan solat jenazah. Sama juga korban. Korban sunat kifayah bagi sebuah rumah. Maka kalau seorang daripada ahli rumah yang duduk dalam rumah buat korban pada tahun tersebut, maka tuntutan untuk melakukan korban telah terangkat daripada seisi rumah tersebut. Mana yang lain sudah tidak dituntut dengan tuntutan yang kuat untuk melakukan korban. Boleh dia nak buat korban, tapi untuk tahun tersebut kalau dia tak buat korban pun telah terangkat tuntutannya walaupun dia mampu. Walaupun dia mampu. So masalah isteri kaya, suami buat korban. Maka tuntutan kepada isteri tadi untuk korban telah terangkat. Seolah-olah macam dia juga telah buat korban. Ya.
Adapun kawan-kawan tak masuk. Kawan-kawan tak masuk kecuali kalau macam orang bujang duduk satu rumah, salah seorang daripada mereka buat korban. Itu jadilah. Ya. Tapi niat untuk seorang sajalah. Dia tak boleh niat ini adalah korban saya dan kawan saya fulan bin fulan. Tak bolehlah. Satu ekor kambing sah untuk seorang sahaja. Ya. Dan pahala itu akan mengangkat tuntutan ibadat korban bagi tahun tersebut daripada dia dan seisi keluarganya sahaja. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi. Tidak potong kuku dan rambut kepada ketua keluarga. Yang nak buat korban. Yang korban itu akan disembelih atas namanya. Dialah yang disuruh untuk tidak memotong kuku dan rambut tadi. So kalau yang buat korban itu ialah ketua rumah, dialah. Kalau yang buat korban tu bini dia lah. Kalau yang buat korban tu anak dia lah. Siapa yang korban itu akan disembelih atas namanya. Nah. Salat Isyak, salat Qiyamul Lail. Salat Isyak boleh dilewatkan sampai pertengahan malam, separuh malam yang pertama. Lepas daripada itu makruh. Lepas daripada separuh malam yang pertama hukumnya makruh. Dan makruh kita tidur sebelum solat Isyak. Dan makruh berjaga tanpa sebab syar'i selepas solat Isyak. Lepas solat Isyak, kalau kita just berjaga tu untuk sembang-sembang tengok TV, hukumnya makruh. Dan makruh kita tidur kalau kita belum solat Isyak. Dan makruh kita lewatkan solat Isyak lepas daripada separuh malam yang pertama. Nah. Kecuali Sabtu. Sebab apa kecuali Sabtu? Kalau dia hari Sabtu makruh kalau kita puasa secara tunggal. Ya, makruh. Kalau kita puasa Sabtu sahaja. Tapi kalau dia puasa campur Sabtu Jumaat atau Sabtu Ahad, harus. Tidak ada masalah. Dan larangan dan hadis yang berkenaan larangan puasa hari Sabtu adalah dhaif. Hadis berkenaan larangan puasa hari Sabtu adalah dhaif. Jin itu boleh dipegang atau tangkap masuk ke botol. Dari segi keharusan boleh kalau dia menjelma. Tetapi dari segi hukum haram. Haram kita menahan jin. Menangkap, mengikat jin haram. Ya, sebab itu adalah keistimewaan khusus yang Allah bagi kepada Nabi Sulaiman AS. Nabi SAW pernah jin ifrit datang kacau dia menjelma dalam bentuk kucing. Nabi cekik ya. Nabi kata kalau tidak kerana aku ingat Nabi Sulaiman, aku nak tambat di tiang masjid bagi hampa semua tengok dia. Kan? Jadi dari segi boleh tak kita pegang jin, kita tumbuk rimbuk dia? Boleh. Jin boleh tumbuk kita, kita boleh tumbuk dia. Lawan tumbuk dengan jin? Boleh. Boleh. Kan? Dari segi boleh berlaku, boleh. Jin bukannya benda macam jalan cerita hantu tu kan, dia tembus dinding. Tak ada. Dia macam kita. Dia benda pejal. Dia bukan boleh tembus dinding. Tapi dia diberi kebolehan untuk masuk melalui rongga-rongga badan kita. Itu boleh. Itu. Kalau kita tidak dijaga dengan zikir, dia boleh masuk. Ya. Sama juga rumah kita. Kalau kita kunci pintu, baca bismillah, dia tak boleh buka. Tapi kalau kita tak baca bismillah, dia boleh masuk. Macam itulah. Yang boleh menghalang dia adalah zikir. Jadi kalau dia buat tangkap jin nubuh dalam botol, dari segi kemungkinan secara hukum alam yang Tuhan cipta, boleh. Jin, kita manusia pun boleh ditangkap di jin. Jin pun boleh tangkap kita, kita pun boleh tangkap jin. Jin boleh tangkap kita. Kan Nabi sebut, bila masuk waktu malam senja, tahanlah anak-anak kamu, binatang-binatang ternakan kamu, kerana itu adalah waktu tersebarnya syaitan. Mereka akan mencolek anak-anak dan juga binatang ternakan. Itu yang ramai waktu senja hilang. Orang Melayu kata dia colek di bunian. Bunian tu setan lah, jin. Kan? Jadi dia boleh colek kita. Kita pun boleh tangkap dia juga. Tapi tak disyariatkan. Dari segi syariat salah. Tinggal menyewa. Boleh berkongsi untuk buat korban. Saya akan kongsi itu maksudnya apa? Ramai tu orang kata ramai orang tak faham. Dia keliru.
Kalau seorang daripada ahli rumah yang menyewa tinggal sekali itu, salah seorang daripada mereka buat korban, maka terangkatlah tuntutan korban daripada seluruh isi rumah tersebut. Katalah dalam rumah tu ada budak bujang 10 orang sewa, seorang buat korban. Yang lain semua pun kaya juga, ada duit boleh buat korban. Tapi maknanya pada tahun tersebut, disebabkan dah seorang buat korban, 9 orang lagi dah tidaklah makruh untuk dia tidak buat korban. Sebab orang yang ada duit, kalau tak buat korban, makruh. Faham tak? Korban ni sunat muakkadah, sunat yang sangat dituntut bagi orang yang mampu. So kalau dia mampu tak buat korban, makruh. Tapi kalau seorang dah buat dalam isi rumah, hilanglah kemakruhan itu, tak makruh lah. Kan? Ada pun nak kongsi kambing sembelih atas semua nama, tak boleh. Sebab kambing hanya untuk seorang. Ya, kambing hanya untuk seorang. Dan seorang itu menanggung untuk dia dan isi rumah dia, yang duduk serumah dengan dia. Ya. Tapi dari segi dia pun nak kongsi duit, beli kambing, boleh. Tapi sembelih atas nama seorang saja. Sembelih atas nama seorang sahaja. Nah. Yang pertama sekali, orang yang berkorban disunatkan untuk dia sembelih korban dia dengan tangan dia sendiri. Tu yang paling afdal. Siapa yang korban, dialah yang sembelih. Okey. Kalau dia tak mampu, sekurang-kurangnya dia kena hadir menyaksikan binatang korban dia. Kalau tak mampu, sekurang-kurangnya dia kena ada dalam negeri tempat yang korban dia disembelih. Tu habis. So kalau dia sembelih di luar negeri yang tempat dia tinggal, hantar korban negara, itu memang tidak afdal lah, tidak afdal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabi nak korban untuk dia. Kena faham ni sekali. Nabi SAW sembelih korban untuk dirinya dan umatnya. Sebab Nabi adalah ketua kepada keluarga dia dan umat dia. Ya. Dan ini yang kita dah terangkan tadi. Bukan seekor kambing itu untuk semua orang. Tetapi dia adalah kifayatan. Dia adalah kecukupan untuk seorang dan tanggungan dia. Jadi masa dia sembelih tu dia sebut, hadza anni, Allahumma hadza minni, wa an ahli baiti, dan daripada keluargaku. Dan bagi pihak keluargaku. Tapi minni, daripadaku. Daripadaku. Bukan daripada keluargaku, tetapi bagi pihak. Jadi maknanya bila Nabi sembelih, terangkatlah tuntutan sunat kifayah tadi daripada keluarga Nabi dan daripada umat Nabi yang tak mampu nak menyembelih korban, yang fakir, yang miskin. Adapun umat Nabi yang kaya, masih tertanggung atas mereka untuk sembelih korban. Untuk sembelih korban. So kena faham hadis mengikut kefahaman salah. Jangan faham hadis yang kepala sendiri. Nah. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak tak tinggal bersama tak kira. Dia mesti dalam satu rumah. So kalau dia niat korban ini untuk saya dan anak-anak saya yang tidak tinggal serumah, maka tidak sah. Untuk anak-anak dia tak sah. So korban tu hanya jatuh untuk dia dan yang duduk dalam rumah dia sahaja. Sebab korban tempat lain tidak. Dan kita tidak bila korban akan. Sama juga. Kalau dia buat korban dekat India, dekat Bangladesh, dekat China, dekat Jepun, selagi daging korban itu tidak selagi binatang tu tak disembelih, dia kena tahan rambut dengan kuku dia. Sujud sahwi sebelum salam. Sebelum salam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.